Shalom jemaat semuanya, baik yang berada di aula atas, di aula bawah, maupun seluruh jemaat yang berada online nih, dimanapun jemaat semua berada. Hari ini kita bersyukur kalau kita masih boleh bersama-sama datang untuk beribadah. Hari ini merupakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kiranya setiap kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan damai sejahtera untuk masuk dalam ibadah. Mari saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, Suci, Suci. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita mau mengagungkan, meninggikan Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita akan pujian, haleluya Sang Domba.
layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh berkat yang kami boleh terus rasakan setiap harinya. Bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah. Kami masih memiliki kesempatan untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 15 hingga 21. Efesus 5 ayat 15 hingga 21. Kita akan membaca secara bertanggapan, namun di ayat 20 dan 21 saya mengundang jemaat untuk baca bersama-sama. Oke, Efesus 5 ayat 15 hingga 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita baca bersama. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan hendaklah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari saat ini kita mau dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sabar, yang mau menerima kami dengan segala kesalahan kami. Mungkin kami juga sering sekali mengecewakan Engkau dalam perbuatan, perkataan, dan hal-hal lainnya. Kami bersyukur kalau Engkau penuh kasih mau mengampuni setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh mendengar setiap dosa pengakuan kami dan boleh mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau menaikkan pujian Murnikanku. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kalau fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita boleh terus setia berjalan bersama Tuhan. Ini
firman Tuhan hari ini dengan tema dipenuhi Roh Kudus akan dibawakan oleh Pendeta Hardi Varianto. 感谢上帝的带领， Puji syukur atas pimpinan Tuhan, 我们可以有机会来到他的面前敬拜他，来思想他的话。 kita telah mendapat kesempatan datang ke rumahnya untuk mendengar firman-Nya. 在礼拜堂节也好，在各自的家庭也好，让我们来到神的面前低头祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 慈悲的父上帝，我们来到你的面前， Terima kasih Allah Maha Pengasih, kami datang di hadirat-Mu. 主啊，我们要思想你的话， Kami mau merenungkan 我 firman-Mu. 们需要你的灵打开我们的心窍， Kami butuh Roh Kudus membuka pintu hati 让我 kami, 们思想你的话的时候，我们明白你的心意。 sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. 让我们思想你的话的时候，我们心里得着安慰； Sehingga hati kami pun boleh dihiburkan. 让我们思想你的话的时候，我们得着能力。 Kami boleh mendapat kekuatan. 主啊，我们愿意把这两位的仆人完全仰望交在主的手中， Kami menyerahkan kedua hamba-Mu di dalam 求你 tangan-Mu. 帮助我们，让按照你的心意把你的话传讲出来， Bantulah kami Tuhan agar kami boleh menyampaikan kehendak-Mu kepada para jemaat. 让讲的、听的、翻译的都在你面前蒙恩。 Baik yang memberitakan, yang menterjemah maupun yang mendengarkan, semuanya memperoleh berkat dari Engkau 我们 sendiri. 把这宝贵的时间仰望交在主的手中， Kami menyerahkan waktu yang berharga ini dalam tangan Engkau. 这样祷告，奉耶稣基督的名， Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 今天是圣天节。 Hari ini adalah hari Pantakosta. 在圣天节的时候，当然我们的注意力是在上帝的灵， Kita dalam kasih, dalam roh Tuhan, 在奔跑人生的道路， dalam menjalani kehidupan kita. 没有这么简单。 Tidaklah mudah. 我们奔跑人生的道路，不是好像翻转我们的手掌这样简单。 Kita tidak seperti membalikkan tangan kita, begitu mudah 我 kehidupan 们来在 ini. 面对人生的挑战， Begitu banyak tantangan kehidupan. 个人的挑战， Setiap pribadi mengalami 家庭的 tantangan. 挑战， Tantangan keluarga, 生活上的挑战， tantangan kehidupan, 事业上的挑战， tantangan dunia 事 usaha, 业的挑战， dalam karir, 健康的挑战。 juga dalam kesehatan. 尤其是在这差不多2年当中，这新冠肺炎病毒在我们当中，好像豺狼一样攻击我们。 Khususnya dalam 2 tahun terakhir ini dalam pandemi COVID seperti serigala yang sedang menerkam kita. 好多时候，我们内心会想到，到底我可以不可以能够度过这个不景气的时期？ Kadang kita berpikir, bisakah kita melewati masa-masa sulit ini? 我们的内心好多时候，我们去思想，我们是不是能够站立得稳？ Apakah kita bisa berdiri teguh? 我们正在想，我们的信心是不是可以坚固不动摇？ Apakah iman kita cukup teguh, berdiri kokoh dalam masa-masa 在 ini? 奔跑人生的道路充满挑战，我们是否还是能够遵行上帝的旨意？ Dalam menghadapi tantangan ini, masihkah kita bisa memegang kehendak Tuhan? 人是有软弱的， Manusia itu lemah. 所以在这样不景气的时刻当中， Di dalam ketidakpastian ini, 在这样我们不知道明天如何当中， kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari 我 esok. 们不能靠钱财， Kita tidak bisa bersandar pada harta. 钱财好，但是不能靠它； Harta itu baik tapi tidak bisa 我们 diandalkan. 不能靠我们的学问， Kita tidak bisa mengandalkan 学问 kepintaran 当然 kita. 好，但是有限度。 Pengetahuan itu baik tapi ada batasnya. 我们不靠我们的能力， Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan 我 kita. 们的能力有限。 Kekuatan kita ada batasnya. 圣经很清楚告诉我们， Dengan jelas Alkitab 要 memberitahu 被 kita 圣灵充满， dipenuhi Roh Kudus. 没有其他的方法， Tidak ada cara lain. 要被圣灵充满。 Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. 圣灵是谁呢？ Siapakah Roh Kudus itu? 很清楚，圣经告诉我们，圣灵是上帝的灵。 Alkitab dengan jelas mengatakan Roh Kudus adalah Roh Allah. 圣经很清楚告诉我们，圣灵是耶稣的灵，是基督的灵。 Roh Kristus, Roh Yesus.
到底圣灵在我们整个的人生旅途当中扮演什么角色？ Bagaimanakah Roh Kudus bisa menguatkan kita? 当圣灵充满我们人生的时候，我们人生有怎样的人生呢？ Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan kita tuh akan jadi seperti apa? 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 从耶稣的身上我们可以看见， dalam kehidupan Yesus kita bisa melihat 他是打败罪恶、打败魔鬼。 Dia pribadi yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan setan. 可以见得，当圣灵在你的身上，当圣灵在我们的身上的时候，我们有能力打败罪恶，打败魔鬼。 Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa mengalahkan dosa dan kita juga bisa mengalahkan iblis. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang terkasih, 这不是单单讲， ini bukan hanya 是 kata-kata saja. 真理。 Ini adalah kebenaran. 几十年前， Berapa puluh tahun yang lalu, 我认识一位很出名的武师， saya mengenal seseorang yang terkenal. 他这个是很了不起的一个人。 Dia orang yang luar biasa. 当我来到他的面前的时候， Ketika saya datang ke hadapannya, 他就念咒文啊，好像念经这样。 dia sedang membaca seperti membaca mantra itu. 不久有一条毒蛇从森林里面出来， Kemudian dari hutan itu keluarlah satu ular. 来到他的面前啊， Ular datang di hadapan saya. 毒蛇就这样站起来， Ular beracun itu berdiri di hadapan 在 saya. 他的面前好像鞠躬这样几次， Dan dia seperti berkali-kali menundukkan begini. 以后他念了咒文，这个毒蛇就离开。 Setelah mantra itu selesai dibacakan, maka ular beracun itu pergi. 他连就看看我就微笑。 Dia melihat saya, kemudian dia tertawa. 我内心紧紧抓住主耶稣基督， Dalam hati saya tetap memegang Yesus Kristus. 我就开始给他传福音， Saya mulai memberitakan firman Tuhan. 传了福音，他听了很多。 Dia mendengar banyak. 以后我说你要不要信耶稣？ Kemudian saya berkata, maukah engkau percaya Yesus? 他说对不起，我不要信你的耶稣。 Dia bilang, saya tidak mau percaya Yesus. 所以我就离开那个地方， Kemudian saya tinggalkan tempat itu. 到另外一个乡下， Pergi ke desa yang lain. 在那边圣灵工作， Di sana Roh Kudus 很多 bekerja. 人信靠耶稣基督， Banyak orang percaya pada Yesus 现 Kristus. 在成为一个很大的礼拜堂。 Sekarang saat ini di sana ada gereja yang besar. 第二天我们回来的时候， Hari kedua ketika kami kembali, 这个老人家这个武士啊， dukun ini, 他的孩子在河边等我。 anaknya di pinggir sungai 他说 menantikan 牧师， saya. 我的爸爸要见你。 Dia bilang, Boksu, pendeta, papa saya, ayah saya ingin ketemu engkau. 所以我奇怪为什么要见我呢？ Saya bingung kenapa orang tua ini mau ketemu saya. 一到了那边我就上去见他。 Kemudian saya naik menemui dia di rumahnya. 牧师，我要信耶稣。 Dia berkata, pendeta, saya mau percaya Yesus. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 是谁的工作？ siapa yang bekerja? 我的工作吗？ Apa kerjaan saya? 不是， Bukan. 是圣灵的工作。 Itu pekerjaan Roh Kudus. 圣灵把它里面的血灵完全破碎， Roh Kudus menghancurkan semua roh-roh 圣 jahat 灵 yang ada pada 驱逐 dirinya. 内心的罪恶，打破他这个魔鬼的势力。 Kuasa iblis yang dalam dirinya dihancurkan oleh Roh Kudus. 整个晚上他就完全悔改了。 Hanya dalam satu malam dia bertobat. 以后他说：“我现在要信耶稣，也现在要洗礼。 Hari ini pun dia bilang, saya mau percaya Yesus dan saya mau dibaptis. ”所以就当天，他就接受耶稣基督， Hari itu dia terima Yesus 当 Kristus. 天给他洗礼， Hari itu dia dibaptis. 整个乡村的人变成信耶稣的人。 Dan penduduk satu desa itu semua percaya Yesus. 现在礼拜堂很大， Dan gerejanya saat ini cukup besar. 圣灵的能力是战胜罪恶， Kuasa 战 Roh, 胜魔鬼。 kuasa Roh Kudus mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 魔鬼从起初他不喜欢我们亲近上帝， iblis sejak dulu tidak suka kita 罪恶 dekat 叫我 pada Tuhan. 们也不能亲近上帝。
Dosa juga menghalangi kita datang kepada 但 Tuhan. 是圣灵的能力来破碎罪恶的能力，破碎魔鬼的能力，使我们能够亲近上帝。 Tapi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menghancurkan dosa, menghancurkan iblis, sehingga membawa kita datang dekat kepada Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang 我 terkasih, 们现在能够亲近主， hari ini kita bisa 我们今天 mendekati 能够 Tuhan. 敬拜主， Kita bisa 我们 beribadah. 今天能够对罪恶说不，对罪恶说不， Kita bisa mengatakan tidak kepada 我 dosa. 们可以对魔鬼说离开我， Kita bisa berkata iblis, nyahlah engkau. 这不是我们的能力。 Bukan kekuatan kita. 圣灵在你的身上，圣灵在我的身上动工， Roh Kudus yang bekerja di hati saudara dan hati saya. 他就好像人练武功一样， Dia seperti orang yang mempunyai keahlian kungfu. 啊，内心有内功， Di dalam dirinya punya tenaga dalam. 我们的内功是圣灵， Tenaga dalam kita 我 adalah 们 Roh 就 Kudus. 靠圣灵的能力 Dengan kuasa Roh Kudus, 来奔跑这不容易奔跑的人生道路。 kita menjalani kehidupan yang sulit ini. 这是圣灵的第一方面的工作，他能够战胜罪恶，战胜魔鬼。 Ini fungsi pertama daripada Roh Kudus. Dia bisa mengalahkan dosa, bisa mengalahkan iblis. 第二， Fungsi yang kedua, 圣灵的能力 kuasa Roh Kudus. 让我们可以在这背妙万曲的时代里面，能够站立得稳，信心不动摇。 Membuat kita berdiri kokoh dalam tantangan dunia yang penuh dosa ini. 哦，各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 我们所住的这个时代，圣经很清楚告诉我们是背妙万曲的时代啊， dunia yang kita hadapi saat ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, 是 dunia yang 淫 penuh 乱的 dengan 时代，淫乱的时代啊。 dunia yang kacau. 我们可以看见这个时代，看见在今天的这个时代里面，人的思想黑暗，人所处的原理黑暗， Kita 人的心也黑暗。 Kita melihat saat ini pikiran, pandangan, dan hati manusia itu gelap. 奔跑前面的道路是看不见真理的， Kalau dalam menempuh kehidupan dunia ini kita tidak melihat ada kebenaran. 奔跑前面的道路不知道应当怎么做。 Kita tidak tahu bagaimana melewati apa yang ada di depan kita. 今天的时代好像瞎子摸索 Zaman 的 ini 走 seperti kita 路 buta 走路 saja. 所以一定要靠圣灵打开我们的眼睛， Dengan Roh Kudus kita bisa membuka mata kita. 我们可以分别什么是真的，什么是假的。 Membantu kita membedakan mana benar, mana tidak benar. 我们能够分辨什么是神的旨意，什么不是神的旨意。 Kita bisa membedakan apa itu kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak 否则 Tuhan. 的话，他就要空下我们， Dia 他 akan 就要影响我们、引诱我们，我们就跌倒。 tapi dosa akan mau menguasai kita, mempengaruhi kita sehingga kita jatuh. 各位亲爱，有一位年轻人 Ada seorang anak muda 很聪明， sangat pandai, 以后被请在一个公司里面做经理。 diundang bekerja sebagai direktur di satu perusahaan. 哇，他带领这个公司发展得很厉害， Dia membawa perusahaan ini maju luar biasa. 所以公司就信任他更大的事业。 Kemudian perusahaan memberi kepercayaan kepada dia untuk perusahaan yang lebih besar lagi. 当他有了这个事业以后， Ketika dia ada usaha yang besar ini, 他的收入很大。 penghasilannya sangat banyak. 有一天，他就认识一位朋友， Satu hari dia kenal seorang teman. 朋友就告诉他：“哎，喝酒啊！ Temannya mengajak dia minum. 你工作很辛苦，要喝酒才是有能力。 Engkau kerja capek, boleh minum-minum supaya mendapat kekuatan. 他说：“我不会喝酒啊。 Dia berkata, saya tidak biasa ” 朋 minum. 友说：“没有什么，喝一小杯嘛。 Temannya bilang tidak apa-apa, sedikit saja. ”以后就喝一杯， Kemudian sedikit, 慢慢就一大杯， lama-lama porsi 久 besar. 而久之就一瓶。 Kemudian satu botol. 各位亲爱的弟兄姐妹们，如果酒来了， Saudara ternyata kasih ketika arak itu datang. 赌博也来了，
maka judi pun 他朋友 datang. 就带他去看，你看，你看，你看， Temannya mengajak dia 哇，他 melihat, 看见那 lihat-lihat. 些生的人在一下子能够赚到这么多钱， Dalam waktu yang sebentar bisa untung begitu banyak. 我工作这么难，钱没有这么多啊， Saya setengah mati bekerja, penghasilannya ya terbatas. 赌博， Kemudian masuklah dia ke judi. 喝酒来了， Setelah 赌 minum, 博也来了， judi juga datang. 起初1个小时， Dulu hanya 1 jam, 慢慢2、3个小时， kemudian 2-3 jam, 就这1个晚上。 kemudian semalaman. 哦，在这样的情况当中，喝酒也来了，赌博也来了， Hidup dalam keadaan demikian, minum, judi, 他已经被世界所控制了， dia sudah 被 dikuasai 邪恶 oleh 的世 dunia. 界所控制了。 Dikuasai oleh dunia yang penuh dengan dosa. 酒来了，赌博也来了， Anggur, arak, judi, 还有一个什么呢？ apalagi? 玩女人。 Kemudian dia mulai mencari perempuan. 因为这3样事情控制这位年轻人， Ketiga hal ini menguasai kehidupan pemuda ini. 公司看他不可以用了， Perusahaan melihat anak muda ini tidak bisa lagi dipakai. 把他开除。 Kemudian dia dipecat. 开除了还是赌博， Dipecat 还是 masih 喝 judi, 酒， masih minum, 还是玩女人， masih cari perempuan. 把所有储蓄的钱用完了， Semua uang yang pernah dia kumpulkan itu habis, 还不够， tidak cukup. 把住的房子卖掉， Rumah dijual, 妻子欠他，用眼泪欠他，他不听， istrinya dengan air mata menasehati dia. Dia tidak dengar. 房子也卖掉了， Rumah dijual. 什么家饰首饰什么全部完了， Semua yang ada, uang perhiasan dijual. 搬到一个小房子， Pindah ke rumah yang kecil 又住在那边， dan tinggal di sana. 没有工作做怎么办？ Bagaimanakah tidak ada pekerjaan? 去码头做码头工人。 Jadi kuli di pelabuhan. 我们可以想象到，从一位很出名的经理变成码头工人， Kita melihat dari seorang direktur yang terkenal berubah menjadi seorang kuli di 被 pelabuhan. 世界引诱，被世界所破坏， Kalau diracuni, dikuasai oleh dunia ini, 以后就变成码头工人。 jadilah dia kuli pelabuhan. 做码头工人以后是情绪不好， Di suasana hati tidak baik, tidak enak karena sebagai kuli. 常常打太太， Kemudian dia mulai memukul Wai, istrinya, hai. salahkan istrinya. 有一天 Satu hari, 他放工回家的时候， ketika dia pulang dari jalan habis kerja, 经过一间礼拜堂， dia lewat satu gereja. 听见那个时候听到 What a friend we have in Jesus， 耶稣恩友。 Lagu ada teman di dalam Yesus. What a friend we have in Jesus。他听见这个耶稣恩友的歌啊， Dia mendengar lagu ini. 他就站起来，他就站着，停止在礼拜堂的门。 Dia berhenti di depan pintu gereja. Dia 哇这个 dengar 诗班唱得很好， paduan suara nyanyinya begitu 进 indah. 到里面去， Dia masuk ke dalam. 一进到里面去，听见耶稣基督恩友的信息， Ketika dia di dalam, dia mendengar firman tentang kasih 耶稣的 daripada 爱 Yesus. Kasih Yesus. 不是因为的 Bu- 爱， bukan kasih karena 也不是如果的爱， atau andaikan, 乃是虽然的爱。 tapi kasih 虽然 walaupun. 你有罪，虽然你软弱，虽然你不像别人，我还是爱你。 Walaupun kau lemah, walaupun kau berdosa, tapi aku tetap mengasihi engkau. 我圣灵在他的心中动工， Roh Kudus bekerja di hatinya. 他听见了， Dia mendengar 他 firman, 接受了。 dia terima. 当呼召的时候，他就前进。 Ketika ada pemanggilan, dia datang ke depan. 那一天他回家的时候， Hari itu ketika dia pulang. 过去起初如果敲门的时候，打门不是敲门， Dulu kalau dia pulang bukan mengetuk pintu, tapi menggedor 现 pintu. 在他敲门， Saat ini dia pulang, dia mengetuk pintu. 不一样。 Beda. 太太那个时候身体不舒服，
Waktu itu istrinya tubuh tidak sehat, 听见这个门有人敲门， mendengar pintu ada yang ketuk, 要开门。 mau membuka pintu. 他对女儿说：“妈，不要开门，爸爸等下打你。 Putrinya berkata, ibu tidak usah membuka pintu, nanti dipukul oleh ayah. ”他说：“不管怎么样，他是你的爸爸。 Tapi si ibunya berkata, 这个女儿 bagaimanapun 抓 dia 住 ayahmu. 爸爸的妈妈的衣服，不要给他开门。 Si putrinya memegang baju, ibunya mengatakan jangan buka pintu. 爸爸很凶，这个女儿脚断了，是因为被爸爸打。 Karena papanya ini sangat galak, si putrinya kakinya patah karena ayahnya 所以 ini. 他怕的半死。他那一天，太太就去，一开门的时候马上退后。 Hari itu istrinya membuka pintu langsung mundur. 但今天很奇怪， Tapi hari ini berbeda. 这位丈夫开门的时候没有呱呱叫、大骂， Si suaminya ketika dibukakan pintu tidak marah-marah, tidak 慢 memukul. 慢的走到他们那个烂的桌子那边，烂的椅子， Kemudian datang pelan-pelan duduk di bangku, 又坐在那边， duduk di sana. 低头。 Dia hanya menundukkan 不 kepala, 久，他抬起头来， kemudian naikkan kepalanya. 就叫他的太太的名字过来。 Dia berkata kepada istrinya dan anaknya agar datang. 太太很奇怪， Istrinya merasa aneh. 到底是他听错了呢，还是这个不是他的丈夫？ Apakah dia salah dengar, inikah suaminya? 他是真的。 Dia bilang, iya 他 betul. 说：“我就是你的丈夫， Akulah suamimu. 过来。 Datang. ”以后坐， Dia silakan istrinya duduk. 以后他也叫他的孩子来。 Dia juga panggil putrinya. 他的孩子奇怪，看着今天的爸爸讲话不一样， Mereka bingung kenapa hari ini ayahnya 所以他们 berbeda. 3个人就坐在那边。 Dan ketiga ini duduk di sana. 以后他的爸爸说 Kemudian si ayahnya berkata, 求你们原谅我， ampuni saya, 太太求你原谅我， ampuni saya. 孩子求你原谅爸爸。 Anakku, 在这 putriku 些年 maafin 间，我 Bapak. 不像你们的家人的主人，我不像你的爸爸，也不像你的丈夫。 Selama ini aku tidak bertindak seperti layaknya seorang suami, juga layaknya seorang ayah. 希望你们能够接纳我。现在我回来了。 Apakah kalian bisa menerima saya sekarang? 他们很奇怪，为什么会这样发生？ Mereka heran apa yang terjadi sebenarnya. 太太说：“到底什么事情啊 Dia bilang, apa yang terjadi sebenarnya?？” 他说：“我回来的时候见耶稣， Dia berkata, ketika dalam kembali pulang dari kerja, saya bertemu dengan 上帝 Yesus. 的灵在我们心中动工。 Roh Kudus bekerja di hati saya. 我看见我以往所有的罪恶， Saya melihat semua dosa-dosa yang saya lakukan. 还给我能力。 memberi saya kekuatan. 所以我从礼拜堂出来以后， Setelah saya keluar dari pintu gereja, 我就买3块的肉包， saya membeli 3 bakpao daging. 这就是他就拿出来了， Dia keluarkan bakpao itu. 一个是你的，一个是女儿的，一个是我的。 Ini untuk engkau istriku, dan ini untuk engkau putriku, dan satu untuk 希 saya. 望你们能够接受我。 Kalau engkau bisa menerima saya, 哇，这个整个改变， wah, terjadi perubahan yang luar biasa. 世界的影响在圣灵里面被改变。 Pengaruh dunia dirubah oleh 那一天 kuasa Roh 平 Kudus. 安就降在这个家庭的身上， Maka kasih Tuhan itu berada di keluarga ini. 他就拥抱他的太太，拥抱他的孩子。 Dia memeluk istri dan putrinya. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 这是他的太太在姐妹团契所讲的见证。 ini kesaksian yang diberikan istrinya di kebaktian kaum ibu. 所以你看，当圣灵动工的时候啊， Ketika Roh Kudus berfungsi, 他会 ketika Roh 破 Kudus 碎 bekerja, 世界的引诱，他会破碎世界的败坏， dia bisa mengarai kuasa dunia, 使他 kerusakan 重 dunia, 新得力，成为新造的人。 menjadi satu ciptaan baru. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 所以我们真的不能不靠圣灵。 kita tidak bisa tidak 我们 bersandar 需 pada 要 Roh Kudus. 圣灵，让圣灵的平安充满我们，让圣灵的温暖充满我们，从我们身上传出去。 Biarlah kedamaian dan kehangatan Roh Kudus masuk dalam diri kita sehingga kita bisa bagikan kuasa itu. 第三， Yang 到 ketiga, 底圣灵
能够做什么？ Apakah fungsi Roh Kudus yang ketiga? 圣灵叫我们能够遵行上帝的旨意，不醉酒的生活。 Roh Kudus bisa membantu kita hidup dalam kebenaran dan tidak terpengaruh oleh 而 akal. 且我们不再遵行人的旨意，我们是在遵行上帝的 Dan 旨 kita 意。 tidak berjalan dalam kehendak manusia, kita akan berjalan dalam kehendak Tuhan. 我有一个特别的见证，有一对夫妇， Ada suatu kesaksian sepasang suami istri. 这一对夫妇过去是不信主的， Suami istri ini tidak percaya pada Tuhan. 所以他们如果有什么宴会啊， Kalau ada acara pesta, 他们一定去参加的。一对夫妇， suami istri ini selalu ikut. 他们参加宴会一定是带袋子的， Dia selalu membawa kantong. 来做什么啊？ Untuk apa? 他们专门看很好的碗、很好的盘， Kalau dia lihat ada piring perabotan yang bagus, 如果好的，一定把这个碗带回家。 kalau ada perabotan yang bagus, dia ambil masukkan ke dalam 盘 kantong 也 itu. 好，碗也好，很好看的、很少见的，他就放在袋子里面带回家。 Apapun yang baik perhiasan itu dia akan ambil. 哦，这一对夫妇同心拿这个东西啊。 Dan suami istri ini sepakat untuk mengambil barang ini. 有一天，他参加这个一个祷告会， Suatu hari dia ikut suatu ibadah doa. 参加了祷告会， Dalam ibadah doa itu, 他听见上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 dia mendengar firman bahwa Allah mengasihi manusia dan barang siapa yang mengasihi Allah memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa. 他听见了，到底是真的吗？ Dia dengar dia bilang 他 apa 一 benar? 听见这样的事情的时候，就想起他们这些年间，每一次到宴会的时候偷这个盘跟碗。 Kemudian dia teringat pada masa lalunya, setiap ada pesta selalu mau mencuri perabotan itu dia ambil pulang. 上帝要我们不是遵行我们的旨意，上帝要我们遵行上帝的旨意。 Allah ingin kita menjalankan bukan kehendak kita, tapi Allah ingin kita 当圣灵在 menjalankan 我们 kehendak 身上 Tuhan. 的时候，我们不再是说我要做什么，那是主啊，你要我做什么？ Ketika Roh Kudus bekerja, kita tidak berkata apa yang aku inginkan, tapi Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan. 当圣灵在我们身上的时候，我们的话是造就人、坚固人、安慰人、荣耀上帝。 Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kata-kata yang keluar itu menghibur orang, menguatkan orang, 我们的行 menyemangati 为 orang. 是荣耀上帝的行为， Tindakan kita, tindakan yang memuliakan 因 Tuhan. 为在耶稣基督里变成新造的人，旧的事情完全过去了，新的来了。 Di dalam Yesus kita ada ciptaan baru, ciptaan lama itu sudah hilang. 我听见了这样的信息，圣灵在他们心中动工啊， Dia mendengar firman itu, Roh Kudus bekerja. 所以第二天呢， Hari kedua, 这一对夫妇 suami istri 带 ini 两个盒子， membuat 2 kotak, 很大的盒子， kotak yang besar, 去见牧师。 ketemu dengan pendeta. 牧师，我们来这里， Pendeta, Musa, kami datang ke sini, 我们要把这个东西交给牧师。 kami mau menyerahkan semua perabotan ini kepada Musa. 说为什么？ Apa ini? 他说这是我们几年前、几年来所偷的东西。 Ini beberapa tahun perabotan yang sudah kami curi. 我们每次看见的时候，我们看见我们的罪恶，我们没有遵行上帝的旨意。 Kami selama ini tidak menjalankan kehendak Tuhan. 所以我们现在成为新造的人，我们愿意把这个东西完全， Dan kami saat ini ada ciptaan baru, kami ingin kembalikan yang tidak 这 benar 不是 ini. 我们的，这是我们这些年间每一次参加宴会所偷的盘跟碗。 Inilah perabotan yang kami curi selama kami ikuti acara-acara ini. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang 当 terkasih, 圣灵充满一个人的时候， ketika Roh Kudus 他就 memenuhi 离开这个 seseorang, 醉酒的生活，成为遵行上帝旨意的人生了。 dia akan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 他很清楚知道什么是神要他们做，什么是神不要他们做。 Sehingga kita mengerti dengan jelas apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan apa yang Tuhan ingin tidak kita 所以在 lakukan 奔跑人生的道路， dalam menjalani kehidupan kita. 我们需要圣灵充满我们， Kita butuh Roh Kudus memenuhi kita 让我们能够战胜罪恶，
战胜魔鬼。 Sehingga kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa 奔 mengalahkan 跑人 iblis. 生的道路，我们实在需要圣灵的充满，让我们能够战胜世界的引诱，效法基督。 Dalam kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus agar kita kuat bisa mengalahkan pengaruh dunia ini. 让圣灵充满我们的时候， Ketika Roh Kudus memenuhi kita, 我们就遵行上帝的旨意，远离醉酒的人生。 kita akan mengikuti hidup dengan kehendak Tuhan. Kita akan menjauhi semua akal. 愿神赐福我们， Semoga Tuhan memberkati. 阿门。 Amin. 让我们站起来，我们要念使徒信经。Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengucapkan pengucapan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan mati. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus, Tuhan orang kudus, pendosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami datang berbakti kepadamu, dapat bertahan sampai saat ini oleh karena persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memelihara, menaungi, melindungi umat-Mu melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Kami masih dapat berdiri tegak melewati hari-hari yang tidak mudah. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau berdoa khususnya untuk jemaat kami yang lemah. Kami berdoa untuk dari kami Ira yang lututnya terganggu. Mohon Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang lemah tubuh. Mohon Tuhan juga memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka satu persatu. Tuhan mau berdoa untuk jemaat-Mu secara pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, pada masa-masa yang tidak kondusif ini kami sungguh memerlukan pimpinan-Mu, perlu pertolongan-Mu, perlu damai sejahtera-Mu, perlu hikmat bijaksana. Bahkan kami sungguh-sungguh perlu Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga, baik di dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, maupun di dalam studi. Ya Tuhan, kami mau pertaruhkan jemaat-Mu dari anak-anak sampai lansia ke dalam tangan Tuhan. Ya, kami sungguh-sungguh merasakan jamahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menyertai kami dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Tuhan, kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan sertai dan pimpin dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Terima kasih untuk pemulihan sudah berjalan dengan baik. Mohon Tuhan disertai dan pimpin. Khusus kami bersyukur karena situasi dan kondisi akan COVID-19 sudah mulai mereda. Kami berseru kepadamu kiranya Tuhan turun tangan dan biarlah semuanya dapat teratasi dengan baik dan maksimal dari kota sampai ke desa-desa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu yang berbakti pada hari ini maupun yang ikut di rumah masing-masing. Mohon Tuhan pimpin dan berkati. Kami menyerahkan juga ibadah minggu depan dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan serta dan pimpin. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat silakan duduk.
Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer atau scan QRIS yang ada di belakang bangku jemaat sekalian. Atau bagi jemaat yang ingin memberikan secara tunai, boleh dimasukkan ke amplop atau dimasukkan ke persembahan, kotak persembahan yang ada di belakang setelah ibadah kita selesai. Mari kita mau menaikkan pujian Nyawaku Diberikan. Berkat-Mu setiap hari. Saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di rumah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, dari anak-anak sampai lansia, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan melihat beberapa warta. Yang pertama, poin pertama, penerimaan anggota baru pada Sabtu kemarin telah dilaksanakan. Ada 4 orang anggota yang diterima menjadi anggota baru GPMBRI Kemurnian ya. Ada 2 orang yang dibaptis dan 2 orang yang atestasi. Mari kita beri tepuk tangan buat saudara-saudari kita ini. Kemudian berita yang kedua, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Pendeta Daniel Lukas Lukito, adik dari Ibu Lokanva dan Ibu Lovevang, dalam usia 62 tahun pada hari Minggu 29 Mei 2022 yang lalu. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 2 Juni 2022 di Asri Abadi Memorial Park, Lawang. Majelis jemaat turut berduka cita, kiranya Allah Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Warta selanjutnya. Dari PGTI, Bapak Ibu Saudara, PGTI akan mengadakan persekutuan doa PGTI Jakarta ke-262 pada hari Senin 6 Juni 2022 jam 7 malam via Zoom. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan dibincangkan adalah gereja di tengah perubahan zaman. Nanti pembicaranya ada Bapak Pendeta Yakub Trihandoko. Kemudian selanjutnya ada webinar pembinaan kaum muda pada hari Selasa 7 Juni 2022 jam 7 malam. Dengan tema Why is Future Career Different? Nah, pembicaranya ada Nathanael Santoso dan juga Gard Parlimbangan. Ya, silakan dilihat. Buat Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti persekutuan doa maupun mengikuti webinar, silakan memperhatikan atau dapat meminta link mungkin kepada Muso Harris ya. Selanjutnya, warta selanjutnya e-poster. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Minggu kita mendengarkan khotbah, setiap hari kita juga mendengarkan firman Tuhan pada saat meditasi dengan Tuhan. Mungkin juga ada momen-momen lain lagi dalam 1 minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita akan belajar bahwa setelah mendengarkan firman Tuhan, ada hal penting yang harus mengikuti proses tersebut supaya iman kita dapat bertumbuh. Mari kita siapkan hati kita dengan merenungkan pertanyaan, apakah saya pelaku lebih daripada seorang pendengar firman? Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati untuk ibadah minggu depan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk mengambil waktu teduh.